Pernahkah anda terbayang jika anda diserang di tempat awam seperti shopping mall, taman rekreasi ataupun di tandas awam? Perkara seperti ini bukan satu perkara yang biasa, namun ia pernah berlaku di Malaysia oleh mereka yang tidak bernasib baik. Ada yang pernah dibunuh di kelab golf Kedah, ditikam di perhentian bas dan juga dibunuh di tandas awam Kelantan. Di sini admin senaraikan 5 kes pembunuhan di tempat awam paling menakutkan di Malaysia. Nombor 5. Tikam rakan di leher di lorong belakang kedai. Menurut petikan artikel berita harian, seorang penganggur telah didakwa atas tuduhan membunuh rakannya di lorong belakang deretan kedai di Jalan Pil pada tanggal 1 Februari 2024 berikutan kes pertengkaran antara mereka. Difahamkan suspek yang dikenali sebagai Muhammad Armin Amir yang ketika itu berusia 28 tahun didakwa membunuh mangsa yang dikenali sebagai Amir Azlan Iwan ketika itu yang berusia 22 tahun pada jam 3.20 pagi. Difahamkan lagi mangsa telah dipercayai ditikam di bahagian leher dengan serpihan kaca lampu oleh suspek dalam satu pertengkaran menerusi laporan media. Menurut Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Deputy Superintendent Nur Hisham Mustafa, suspek telah ditahan pada tanggal 1 Januari 2024 oleh pihak polis di KLIA 2. Menurutnya lagi, suspek telah melarikan diri selepas mengetahui mangsa yang dibawa ke Hospital Kuala Lumpur bagi menerima rawatan telah disahkan meninggal dunia. Susulan itu, suspek telah didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang disabitkan kesalahan boleh dihukum mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun. Manakala jika suspek tidak dihukum mati, dia juga boleh dikenakan minimum 12 kali sebatan. Nombor 4. Bunuh wanita di kelab golf Kedah. Mahkamah Persekutuan pada Rabu mengekalkan hukuman mati dihadapi oleh seorang bekas ahli perniagaan yang disabitkan kesalahan membunuh seorang eksekutif pemasaran wanita 18 tahun lepas. Berdasarkan petikan artikel Digital Cosmo, Syahril Jaafar yang berumur 43 tahun disabitkan kesalahan kerana membunuh seorang wanita yang dikenali sebagai Chi Gai Yap yang ketika itu berusia 25 tahun di kelab Cinta Sayang Kedah. Difahamkan suspek kekal ke tali gantung oleh Mahkamah Persekutuan Putrajaya sebaik sahaja didapati bersalah kerana telah menculik, meliwat, merogol mangsa sebelum diseksa dan membunuhnya pada tahun 2006. Katanya mangsa Chi Gai Yap menghadapi keganasan yang luar biasa di tangan Syahril apabila wanita berusia 25 tahun itu diculik, diliwat, dirogol serta dibunuh dengan kejam. Seterusnya, ketiga-tiga panel secara sebulat suara telah menolak rayuan oleh pemohon yang merupakan anak kepada seorang ahli perniagaan bergelar Dato'. Hal ini demikian kerana mangsa yang merupakan siswazah Universiti Utara Malaysia dikatakan dibunuh dengan sangat kejam sehingga mendapat perhatian meluas daripada pihak media. Di samping itu, mayatnya telah ditemui dalam keadaan separuh bogel di dalam semak berdekatan sebuah kelab golf sebelum disahkan hilang berhampiran trek jogging. Pihak polis telah menemui mayat Gai Yap pada jam 3 pagi keesokan harinya dalam keadaan separuh bogel di luar kelab tersebut. Mayatnya ditemui terlentang di dalam semak. Menurut pakar patologi, terdapat 50 kesan luka pada bahagian tubuh dan ujian DNA suspek dikesan di bahagian sulit mangsa. Kemudian, kes berlangsung selama 18 tahun sehinggakan dia pernah melarikan diri ke Australia selama 3 tahun bagi mengelakkan siasatan berkenaan pembunuhan tersebut. Akan tetapi, suspek akhirnya berjaya diberkas oleh pihak polis sejurus ketibaannya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun 2012. Nombor 3. Ditikam di perhentian bas Kota Baru.
Suspek berusia 47 tahun dipercayai menikam seorang lelaki di perhentian bas di Jalan Wakaf Siku 3 hari lalu ditahan. Berdasarkan petikan artikel Sinar Harian, seorang lelaki dipercayai mengalami kecederaan parah dan meninggal dunia akibat ditikam semasa pergaduhan di sebuah perhentian bas di Jalan Wakaf Siku, Kota Baru, Kelantan pada tanggal 13 Julai 2024. Difahamkan mangsa yang berusia dalam lingkungan 30-an itu telah meninggal dunia ketika sedang menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Sementara itu, Harry yang berusia 27 tahun merupakan seorang pekerja kedai pakaian berdekatan lokasi dan telah terlihat mangsa yang ditinggalkan bersendirian. Sabtu lalu, media melaporkan kejadian seorang lelaki berusia 30-an ditemukan orang awam yang kebetulan melalui kawasan perhentian bas selepas terdengar suara mangsa meminta tolong kira-kira 10 pagi. Pada mulanya, dia tidak pasti sama ada individu tersebut adalah orang yang sama atau sebaliknya, oleh kerana mangsa dikatakan kerap kali terbaring di atas kerusi perhentian menunggu bas tersebut. Menurut Asisten Komisioner Muhammad Rusdi Daud, iaitu Ketua Polis Daerah Kota Baru, memaklumkan pihak polis sudah menerima laporan berkaitan kejadian tersebut dan kini ia masih dalam siasatan. Nombor 2. Wanita tikam kekasih 3 kali di tandas awam. Menerusi petikan artikel Sinar Harian pada Mac 2024, seorang wanita yang berusia 28 tahun telah ditahan selepas dipercayai menikam kekasihnya sebanyak 3 kali di bahagian perut menggunakan sebilah pisau pemotong sayur semasa melakukan hubungan seks di Kuala Krai. Kira-kira jam 6.30 petang, pihak polis telah menerima maklumat berkenaan seorang lelaki yang ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri dan terbaring di hadapan tandas awam di dataran Lemang, Manik Urai, Kuala Krai, Kelantan. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, hasil siasatan pada bahagian perut mangsa yang berusia 45 tahun itu mempunyai kesan tikaman. Namun tiada sebarang kesan darah di lokasi mayat mangsa ditemui. Berdasarkan hasil siasatan polis, mendapati mangsa telah dibawa oleh suspek dari Sungai Tong Setiu, Terengganu ke beberapa kawasan di sekitar daerah Kuala Krai pada hari kejadian tanggal 28 Mac 2024. Mangsa telah melarikan diri sebaik sahaja suspek berjaya melepaskan diri daripada pengawasannya dan mangsa ditikam lalu mati akibat luka daripada tikaman yang menerusi abdomen serta mengenai usus najisnya. Walau bagaimanapun, hasil semakan mendapati lelaki tersebut merupakan suspek bagi kes kurungan salah terhadap seorang wanita dalam kes yang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, di samping mempunyai beberapa rekod lampau berkaitan jenayah dan narkotik. Nombor 1. Pembantu kedai dibunuh di Sibu Jaya. Seorang lelaki diberkas kerana disyaki menikam seorang pembantu kedai sehingga maut dalam kejadian di Pusat Komersial Sibu Jaya, Sibu, Sarawak semalam. Polis menahan suspek berusia 28 tahun itu. Menerusi petikan artikel Borneo Malaysia berkenaan kes pembunuhan seorang pembantu kedai di Sibu Jaya, Sarawak yang telah menyebabkan seorang lelaki berusia 28 tahun telah didakwa di Mahkamah Magistrat. Difahamkan mangsa yang dikenali sebagai Angela Joseph yang ketika itu berusia 24 tahun telah mati akibat dibunuh oleh suspek yang dikenali sebagai William Tinggi pada tanggal 23 Februari 2024 di sebuah kedai di Sibu Jaya, Lorong Timur 1A, Sibu, Sarawak. Seterusnya, tertuduh telah didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang daripada 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun. Di samping itu juga, jika tertuduh disabitkan kesalahan yang tidak dijatuhkan hukuman mati, maka dia boleh dihukum sebat tidak kurang 12 kali. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili, kira-kira jam 3.10 petang, mayat mangsa telah ditemukan oleh orang ramai dalam keadaan berlumuran darah di hadapan sebuah kedai di Sibu Jaya. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili,
Suhaili. Pihaknya menerima laporan seorang wanita berusia 24 tahun dijumpai terbaring dan berlumuran darah di kawasan kaki lima kedai pada jam 3 petang. Menurutnya lagi, mangsa dipercayai telah meninggal dunia di Hospital Sibu kira-kira jam 11.30 malam pada hari yang sama ketika sedang menerima rawatan. Itu sahaja video pada hari ini antara kelima-lima kisah pembunuhan di tempat awam ini yang manakah paling menakutkan dan berikan sebab-sebabnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.